Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita berkumpul lagi pada malam ini, insyaallah untuk menyambung kelas bagi tahun baru kita. Masih kalau Hijri tak tukar tahun lagi ya. Tak payah azan, okey, jangan azan. Komen untuk kan. Lepas ni kalau ada program apa-apa kita azan. Apa nak buat apa pensyarah agung dan sebagainya, azan dulu. Hai. Astaghfirullahalazim. Tahulah. Seronok je ni. Tak ada benda nak buat. Ada buat benda bid'ah, ada buat benda ngarut, campur bid'ah, bagus. Baik. Alhamdulillah, kali terakhir kita berhenti dalam perbincangan kita hari itu adalah kita mengenal berkenaan dengan bentuk-bentuk i'rab. Bentuk-bentuk i'rab, dan kita tahu bahawa daripada i'rab itu ada 4 bahagian, ada rafa', nasab, khafad dan jazam. Isim daripada 4 tersebut ada rafa', nasab dan juga khafad, dan juga tak ada jazam. Manakala untuk fi'il pula daripada 4 tersebut adalah rafa', nasab dan juga jazam, tak ada khafad padanya. Okey. Itu dia punya penjelasan diterangkan oleh Syaikhul Abdul Hamid. So dia diterangkan berkenaan dengan tajuk maksud maksud bahasa bagi rafa', nasab dan juga khafad dan jazam. Kemudian dia terangkan tentang contoh-contoh dia dalam pada isim dan fi'il yang berlaku pada tajuk tersebut. Alhamdulillah. So hari ini kita akan masuk pada persoalan as'ilah. Okey, ma anwa'ul i'rab? Jawab. Lagi. Ma anwa'ul i'rab? Allati taqa'u fil isim wa fi'li. Bukan. Apa bentuk-bentuk i'rab? Bentuk i'rab raf'un, nasbun, hafzun wa jazmun. Barakallahu fiik. Okey. Ma huwa raf'u lughatan wa istilahan? Islam. Jawapan dah ada dah dalam buku tu, baca je. Okey. Okey. Okey, istilahan. Istilahan taghayyurun makhsusun ala alamatuhu ad-dhammah. Okey. Ma huwa nasbu lughatan wa istilahan? Abu Muaz. Ma huwa nasbu lughatan wa istilahan? Baca aja. Abu Muaz, awak Abu Muaz, Abu Talha. Abu Muaz, baca. Dia tahu, tak kira, biarkan. Awak Abu Talha, dia Abu Muaz. Benda? Ma huwa nasbu lughatan wa istilahan? Apa itu nasab dari segi bahasa dan istilah? Atas sudah jawapan dia. An-nasbu lughatan, sebut dulu. Muka 124, perenggan 1, 2, 3 dari bawah. 3 dari bawah. Okey, apa nasab dari segi bahasa dan istilah? An-nasbu lughatan, apa maksud dia? Ada tulis tu? Tulis tu.
jangan cakap dengan dia. Dia Syahir, dia bahasa lain, dia Kedah. Engkau KL. Kata sini. Nampak tu? Tu dekat anak panah aku tu. Baca je. Start daripada An-Nasbu. An-Nasbu, start dari situ. Sebut je luratan. Tak payah sebut luratan je. Tuan sebut luratan je. Ikut saya, ikut sini, tengok muka aku. An-Nasbu luratan, sebut. Okey. Sebut, baca. Al-istiwa'u wal istiqa. Macam baca habis. Wal istiqa. An-nasbu lughatan, al-istiwa'u wal is kau rabun punya. Tengok buku kau. Kan ada baris tu. Al-isti Islam, ambil kain suam. Panas tak apa. Matu. Ilah, kau salah kat panah aku. Dah tu, ulang balik. Al-nasbu lughatan, al-is-u wa wastilahan. Baca pula baris kedua tu. Baca. Taghayyurun. Sun. Abu Talha. Alamatuhu. Al-fathatu. Kemudian wama. Apa kau baca? Wama. Asal Nabi lah, Nabah lah. Nabah Anha. Tak panas lah. Nak panas? Tak boleh. Dah panaskan suasana. Okay. Boleh. Dia ikon buka juga, soal juga. Gila betul lah. Okey, dia macam ni. Dengar. Kita kan bila kita belajar ni, waktu mula setiap kali kita baca buku ni, perasan tak kita baca bersama-sama? Sebab tu bila kita baca bersama-sama tu, perhatikan dekat mana kita baca. Sebab jangan ikut mulut saja. Sebab nanti bila awak jumpa dengan kalimah tadi tanpa baris, awak dah macam Nabah ke Nabi? Jadi bunyi dia jadi pelik sikit. Bismillah, jazakallah khair. Nabi Melayu. Bismillah. Boleh. Okey, wa ma naba anha. Dia jadi macam tadi kan. Bila sebut rafa, jawapan semua dekat situ. Amar raf'u, ar-raf'u lughatan huwa al-ulu wal irtifa'. Wastilahan taghayyur makhsusun alamathu ad-dhammatu wa ma naba anha. Dia dua benda, tengah. Bila kita sebelum kita kena soal, dengar kawan kita jawab. Dengar apa dia jawab, jadi kita boleh ikut apa baris yang ada. Jadi bila kita tak tumpu, kita akan taghayyurun yang tu. So dengar jawapan siapa baca sebelum dia, kita dengar dia punya jawapan. Okey. Soalan berikutnya.
Ma huwal khafdu lughatan wa istilahan? Bang. Dengar dengar. Okey. Okey. Sambung je. Okey. Wastilahan. Okey. Okey, jangan Nabi Naba anha, okey. Naba tu maksud naba yanubu. Dia macam qala yaqulu. Naba yanubu mana menggantikan. Ya. Baik. Seterusnya. Ma huwal jazmu lughatan wa istilahan? Bang. Tu Haji. Jazmu lughatan. Okey. Al-qat'u fil istilahi. Wa istilahan? Istilahan. Taghayyurun. Makhsusun. Alamatuhu. Okey. Betul, betul. Betul. Alamatuhu. Alamatuhu as-sukunu. Okey. Wa ma naba anhu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Okey. Okey, soalan berikutnya. Ma anwa'ul i'rab, ma anwa'ul i'rab allati yashtariku fiha al-ism wal fi'lu? Ma anwa'ul i'rab allati yashtariku fiha al-ism wal fi'lu? Ma apakah anwa' bentuk-bentuk al-i'rab, i'rab allati yang yashtariku fiha berkongsi padanya al-ismu wal fi'lu. Al-ismu wal fi'lu. Orang bujang. Al-i'rab, anwa'ul i'rab, baca dari situ. Anwa'ul i'rab allati yashtariku fiha hiya apa? Apakah bentuk-bentuk i'rab yang berkongsi padanya isim dan fi'il? Fi'il ada, isim ada. Apa dia? Yang perenggan bawah sekali tu, perenggan tu. Dia bagi tahu. Ismun mushtarakun baina asma'in huwa apa dia? Apa tu? Wa ar-raf'u wan nasbu. Okey. Dia pasal dia kata apakah bentuk i'rab yang berkongsi padanya isim dan fi'il. Dan bentuk yang isim ada, fi'il ada adalah rafa' dan juga nasab. Isim ada rafa', fi'il ada rafa', isim ada nasab, fi'il ada nasab. Yang tak ada berikutnya. Malladhi yakhtassu bihil ismu min anwa'il i'rabi? Abu Talha. Yakhtassu bihi. Malladhi apakah alladhi yang yakhtassu bihi dikhususkan dengannya atau khusus dengannya al-ismu isim min anwa'il i'rabi daripada bentuk-bentuk i'rab. Apakah yang khusus dengannya isim dari bentuk-bentuk i'rab? Mana i'rab bentuk i'rab ada 4. Apakah yang isim sahaja ada, fi'il tak ada? Alladhi, baca dari situ. Alladhi yakhtassu alladhi yakhtassu bihi al-ismu min anwa'il i'rabi huwa apa khusus untuk isim, tak ada untuk fi'il? Muaz tak nak bunyi ke?
Tadi kau kena soal dia bunyi kan. Kau tengok. Dia tak tolong kau okey. Ingat tak pada mula-mula? Kan? Untuk isim ada sekian, tak ada sekian. Untuk fi'il ada sekian, tak ada sekian. Apakah yang ada untuk isim, tak ada untuk fi'il? Daripada 4 tu, rafa', nasab, khafat, jazam. Apa isim ada, fi'il tak ada. Tadi rafa' dan nasab kongsi. Dua-dua ada. Isim ada, fi'il ada. Apa yang isim ada, fi'il tak ada. Dekat situ jawapan dia. Akhir tengok sini. Okay. Rafa', nasab, khafat, jazam. Isim ada apa? Rafa'? Ada? Rafa' ni maksudnya hukum dari depan. Ja'a Muhammadun. Bagi contoh kalimah Muhammad. Berapa baris dia boleh ada? Muhammadun boleh? Muhammadan boleh? Aku soalan Putolhah yang lain jawab kenapa? Muhammadin. Ada tak satu lagi? Jazam. Tak ada. Jazam tak ada. Jazam untuk fi'il je. So apakah yang isim fi'il? Isim. Okey, betul jazam pula. Kalau fi'il pula, kita ada 4 juga. Kan? Rafa', nasab, khafat, jazam. Apa yang fi'il ada, isim tak ada? Isim fi'il ada, rafa'. Yaf'alu. Kemudian, yaf'ala. Kemudian last sekali ada apa? Yaf'ali dia. Yaf'ali. Tak ada. Dia ada yaf'al. Dia ada rafa', ada nasab, ada jazam. Isim ada rafa', ada nasab, ada khafat, tak ada jazam. Tengok balik pada atas tadi. Tengok pada nota kita, pada buku kita. Bukan nota buku kita. Kan dia kata tengok sini. Tengok balik. Dia kata anwa'ul i'rabi arba'atun kan. Aqsamuhu arba'atun. Bahagian-bahagian bagi i'rab ada 4. Rafa', raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Okey. Ada rafa', nasab, khafat dan jazam. Dia kata falil ismi lil asma'i min dzalika. Maka untuk isim daripada itu, daripada 4 tu, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Wala jazma fiha. Tiada jazam padanya. Ada hukum baris depan, hukum baris atas, hukum baris bawah, tak ada hukum mati. Walil af'ali untuk fi'il pula, min dhalika daripada itu, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Ada rafa', hukum baris depan, ada nasab, hukum baris atas, ada jazam, hukum baris mati, wala khafdha fiha. Dan apa yang ditulis wala khafdha fiha, itu yang isim ada, fi'il tak ada. Betul saya sebut tadi? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ada tak baris ketiga, baris keempat? Tak ada. Yang tak ada tu adalah jazam. So jazam duduk dekat fi'il. Sedangkan fi'il pula dia ada yadribu, yadriba, yadrib. Dia tak ada yadribi, tak ada. Dia tak ada hukum baris bawah. Sebab tu bila soalan berbunyi, tengok balik soalan. Dia kata apa tadi? Ma anwa'ul i'rab. Dia kata mal ladzi yakhtassu bihil asma bihil ismu min anwa'il i'rabi. Apakah yang khusus dengannya isim dari bentuk-bentuk i'rab? So jawapan patut dijawab adalah al-khafdu. Jazakallahu khair. Okey. Mal ladzi yakhtassu bihil fi'lu min anwa'il i'rabi. Bang. Mal ladzi, apakah yang yakhtassu bihi khusus dengannya fi'il min anwa'il i'rabi daripada bentuk-bentuk i'rab. Alladzi start dari situ. Alladzi yakhtassu lu min anwa'il bi huwa apa? Al-jazmu. Okey.
Mathil bi arba'ati amsilatin di kulli min al-ismi al-marfu' wal fi'li al-mansub wal ismi al-makhfud wal fi'li al-majzum. Okey, buat contoh. Mathil, buat contoh bi arba'ati amsilah, dengan 4 contoh. Li kullin, bagi setiap satu dari al-ism marfu'. Syahid, isim marfu', bagi contoh satu. Isim dari depan. Dalam ayat lah, dalam ayat yang kita biasa sebut. Katakanlah ja'a. Habis. Cukup lah. Ja'a Muhammadun. Kali Muhammad tu isim marfu'. Ja'a Muhammadun. Muhammad tu isim marfu'. Adapun Muhammadun Rasulullah, statement. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Itu pun satu contoh bentuk daripada isim yang marfu'. Okey. Wal fi'l mansub. Fi'l mansub. Akak nak buat? Sila. Itu fi'il saya nak fi'il mansub, bukan marfu'. Akak bagi marfu'. Yatubu ilallah, itu fi'il marfu'. Dia mansub, kena ada something duduk depan dia. Kau tolong jaga kau. Okay. Cuba tengok dalam contoh. Buka balik contoh. Dan contoh ada, dia bagi fi'il yang nasab. Dan dalam perenggan wa amman nasbu tu, akak baca situ. Yang dia kata, tidak sekali-kali saya suka kemalasan. Ingat? Akhir perenggan tu. Okey, lan uhibbal kasala. Tengok pada perenggan tu contoh dia. Kalau tidak macam tadi akak kata kita sebut yatubu, boleh kita guna yuridu huwa ayyatuba ilallah. Dia nak untuk bertaubat kepada Allah. Dia huwa yuridu ayyatuba ilallah. Ada yatuba. Minta sikit lagi. Air panas. Sorry, kacau kau. Boleh tak? Nanti angkat benda tu letak sebelah. Air panas. Ni bagi air sejuk. Nampak tapi oleh kerana kita tidak lagi belajar, belum lagi belajar apa benda menyebabkan nasab, apa benda menyebabkan isim jadi nasab, apa sebabkan fi'il jadi nasab. So tak dapat jawab, tak apa. Tu saya kata ambil contoh yang ada je cukup. Faham? Bila akak kata tadi kan lan uhibbal kasala, cukup dah. Tidak sekali-kali uhibba, saya suka, al kasala, kemalasan. Jazakallah khair. Kan? Okay, nampak tak apa, nanti kita belajar kenapa isim jadi nasab. Nanti belajar. Kenapa isim jadi rafa', nanti kita belajar. Fi'il pun kenapa jadi rafa', kenapa jadi jazam, kita akan belajar. Cuma sekarang ni dia nak bagi kita contoh lah. Dia nak contohkan je macam mana fi'il, atau tadi mula-mula dia nak isim marfu', kedua fi'il mansub. Okey. Wal ismul makhfudu, isim makhfud. Bang, contoh dalam buku boleh, luar buku tak apa. Ta'allamtu minal kasuli. Al-kasul tu, soalnya ta'allam tu saya menderita. Minal kasul, daripada orang yang malas. Min tu, al-kasul tu, al-kasuli, itu isim makhfud. Isim yang berbaris bawah. Sebab ada min.
Jadi contoh dia kat situ tau, bukan daripada fi'il ta'allam tu. Minal kasul tadi. Boleh juga kita kata dhahabtu ilal madrasati. Al madrasah tu jadi isim mahfud. Sebab ada huruf jar. Isim berbaris bawah. Itu yang dia nak. Faham Okey. Wal fi'lul majzum, fi'il yang majzum. Siapa lagi nak? Syahidah apa? Lam yafuz mutakassim. Lam Yafuz mutakassim. mutakasilun, tidak berjaya. Lam tidak. Yafuz berjaya. Mutakasilun orang yang bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan. So jadi yafuz itu contoh bagi fi'il yang majzum, yang berbaris mati. Berbaris mati. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang ikut kita masuk pada tajuk baru. Qala babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Itu baca dua rangkap-rangkap, baca 4 terus jadi ada awal, ada kemudian, ada ke depan, ke belakang. Okey. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Okey, dia kata qala muallif berkata, itu pengarang kita Matan Al-Jurmiyah berkata, bab mengenal, bab ma'rifati, bab mengenal alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Okey, bab mengenal alamat, tanda-tanda i'rab. Mana perubahan tu berlaku, apa tanda dia? Mana dia sekarang ni rafa' ke, dia sekarang nasab ke? Kita dah ada original sign. Sign kita yang asal dhammah, fathah, kasrah, sukun. Itu original sign. Yang kita akan belajar sekarang ni, dia bagi tanda-tanda lain selain daripada dhammah. Hukum masih rafa'. Okey. Di raf'i bagi rafa' ada apa? Arba'u alamatin. Ada 4 tanda. Untuk kita kata ini isim marfu', ini fi'il marfu', dia ada 4 tanda. Dia ada 4 tanda. Ad-dhammatu, dhammah. Itu baris depan. Baris depan. Orang KL tak reti, orang Kedah tahu. Dhammah. Sebab saya kata macam sebab orang KL panggil baris depan tu, dhammah tu baris depan. Alif. Kan. Ya, macam mana tak ingat, lama tak ngaji. Kan? Alif di atas A, alif di bawah, alif depan U, depan. Baris depan tu dipanggil dhammah tu bagi baris depan. Orang Kedah, orang utara, kebanyakan dia pakai kalimah asal. Alif dhammah. Alif kasrah, alif fathah. Kita alif di atas, alif di bawah, alif di depan. Nah, itu sebab perbezaan. Jadi bila saya sebut dhammah tadi, ingat baris depan, tak kira 2 atau 1. Tak kira 2 atau 1. Tajuk baris depan tadi 2 ke 1 ke sama. Dhammah itu dhammah. Tanwin dhammah baris depan 2 depan ke 1 depan ke sama. Okey, dhammatain ke atau dhammah saja sama. Okey. Dhammah. Wal wawu waw. Dah sudah baca dah. Wal wawu waw. Okey. Waw huruf waw. Huruf waw tu sendiri. Okey. Wal alifu alif. Okey, alif lah. Okey. Wan nunu nun. Nanti kita tengok kat mana dhammah dipakai, kat mana waw dipakai, kat mana alif dipakai, kat mana nun dipakai sebagai tanda hukum rafa'. Ingat, aplikasi ini kepada isim zahir. Kalau isim zahir sahaja. Okey, kalau isim dhamir tak ada, isim mausul tak ada, jangan pakai kat situ. Okey. Demikian juga pada fi'il hanya mudhari' sahaja. Fi'il amar jangan tengok kat situ. Tanda-tanda ni tak ada pada fi'il amar, tak ada pada fi'il madhi.
ada pada fi'il mudhari' saja. Okey, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, aqulu. Ni sekarang follow lah. Aqulu. Tengok, bila kita baca ni, mulut kita ikut tengok kalimah yang saya baca. Supaya nanti kejap lagi bila time cari jawapan, kita tak ada macam apa baris dia. Ingat ikut. Aqulu tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin wahidatun minha asliyatun wahia ad-dhammatu wa thalathun furu'un anha wahia al-wawu wal alifu wan nunu. Okey, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid yang menjelaskan matan Julumiyah kata, saya berkata, aqulu, saya berkata. Jangan lupa kalau kita berkata, kita kata, kalau kita berkata naqulu. Kalau dia berkata, lelaki, dia lelaki. Yaqulu, taqulu tu dia perempuan berkata. Okey. Kalau awak perempuan berkata, takulat kau bagi. Awak perempuan, takulina. Okey, alhamdulillah. Takulat bagi. Ni. Syekh Abdul Hamid berkata, aku berkata, saya berkata, tastati'u, anda boleh. Tastati'u, anda boleh. Ya, kalimah ni biasa pakai. Kalau kita balik dalam Quran, kita ada pakai dalam surah Kahfi. Bila Nabi Khidir kata pada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sebenarnya kalau kita pakai macam ni kan, kita dalam words yang kita guna ni dalam Quran ada datang balik. Okey, aqulu, kata Syekh Abdul Hamid, tastati'u, anda boleh. Anda boleh an ta'rifa, an untuk, ta'rifa mengenal. Anda boleh untuk anda mengenal. Annal kalimata, bahawa satu kalimah itu, bahawa sesuatu kalimah itu marfu'atun, berhukum baris depan, marfu' berhukum baris depan, biwujudi alamatin, dengan wujud satu tanda, fi akhiriha, pada akhirnya, min arba'i alamatin, daripada 4 tanda. Satu daripada 4. Dia takkan boleh 2 tanda tu duduk sekali pada satu. Salah satu je. Dan takkan dikongsi lah. Tapi semua ni tanda ni kita kenal dia marfu' dengan salah satu 4 tanda ni. Okey. Wahidatun minha asliyatun, satu daripadanya asal. Yang ni wahia ad-dhammatu. Dhammah is the original sign. Tanda asal rafa' adalah dhammah. Wa thalathatun furu'an anha, dan 3 pula cabang daripadanya, daripada dhammah. Wahia, dan yang cabang tu adalah, atau menggantikan dhammah tu adalah al-wawu, waw, wal alifu, alif, wan nunu, dan nun. Okey. Jelas ke tak faham? Ingat tak waktu kita bincang hari tu, waktu yang nota yang sebelum ni, dia kata taghayyurun makhsusun. Contoh rafa', taghayyurun makhsusun, alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Dia dhammah dan apa perubahan yang khusus, okey, yang di akhir kalimah, yang tanda dia adalah dhammah atau apa menggantikannya. So kat sini kita tahu dhammah tu asal, alif atau waw atau nun itu adalah gantian. Okey. Sekarang dia masuk
Masuk berikutnya, belakang. Terus kita terus pada dhammah. Mawadi'ud dhammati. Mawadi'ud dhammati. Qala. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Dah dicicir. Fi arba'ati mawadhi'a. Tak apa lah, dia cicir. Janji baca jangan tak baca balik. Lepas kita baca kat sini, balik rumah baca balik. Untuk tahu baris tu betul ke tidak. Okey. Okey, dia kata adapun qala, dia kata mawadi'ud dhammah, kedudukan dhammah. Di mana dhammah ni menjadi tanda rafa'. Okey. Qala, dia berkata, itu pengarang kitab Matan Jurmiyah, fa amma dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda. Fatakunu maka ia menjadi, fatakunu maka ia menjadi, fa tu maka, takunu ia menjadi, kun fayakun, ya. Okay. Takunu alamatan, tanda, lirraf'i untuk rafa', fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Dhammah ni menjadi tanda untuk rafa' pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Pertama, al-ismil mufradi. Al-ismil mufradi. Wa jam'it taksiri. Wa jam'it taksiri. Wa jam'il muannatsis salimi. Wa jam'il muannatsis salimi. Kau saja kau dengar aku. Wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Okey. Dia kata maka ada pun dhammah, ia menjadi tanda untuk rafa' pada 4 tempat. Pertama, isim mufrad. Saya tak nak terangkan habis sebab bawah tu nanti dia terangkan isim mufrad tu apa. Okey, saya terangkan maksud dulu isim mufrad. Kemudian wa jam'it taksir, jamak taksir. Kemudian wa jam'il muannatsis salimi, jamak muannas salim. Kemudian wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', dan fi'il mudhari' yang tidak bercantum dengan akhirnya sesuatu. Okey. So sekarang dia akan jelaskan apa 4 tadi. Okey, ingat. Yang atas formula dia pertama, dalam kepala kita, dhammah tanda bagi 4 benda. Dhammah tanda rafa' 4 benda. Isim mufrad, isim tunggal. Isim tunggal. Macam nama madrasah, bait, rumah. Kan, kitabun. Kan, apa, alimun. Itu semua tu adalah isim mufrad. Isim yang singular. So, kita dalam bahasa kita bagi tahu tu kan, diorang bezakan 1, 2, ramai. Dia akan bezakan dari segi tanda, rupa pun bertukar. Macam saya kata Muhammadun, seorang Muhammad. Kalau 2 orang nama Muhammad, Muhammadani, dia akan bertukar. Kalau ramai Muhammad, Muhammaduna, dia akan ada perubahan daripada bentuk asal. Okey, daripada singular. Kalau kita dalam bahasa Melayu mudah, banyak tu kita ganda je. Rumah, rumah-rumah. Kereta, kereta-kereta. Lampu, lampu-lampu. Habis orang Melayu kita. Rama, rama. Kupu-kupu. Ya. Nak banyakkan rama-rama je dah. Ramai-ramai. Kalau kita kata ramai-ramai. Tukar je rama-rama je ramai-ramai. Okey. Dia okey, ini yang kena faham Dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita, bila kita nama tunggal, dia dengan nama banyak tadi, dia cuma ganda je. Dalam bahasa Inggeris contohnya, dia ada beza. Beza dia contoh macam tambah S. Pen, banyak pen, pens, kan?
Kan apa dia akan bertambah. Book jadi books. Dia ada. Tapi ada juga kadang berubah rupa. Macam goose, angsa. Goose. Banyak angsa jadi geese. Tahu kan? Korang buat lawak aku. Okay. So maksud dia, benda ni first thing first, faham dulu. Memang ada beza dalam bahasa lain, singular dengan plural dia kadang-kadang boleh bertukar rupa. Okay, dalam bahasa Melayu kita cuma gandakan. So dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun memang ada isim atau kata nama tunggal. Budak, pelajar, universiti, sekolah, itu satu. Tapi kita bahasa Melayu kita mudah, sekolah-sekolah. Dalam bahasa Arab tak jadi macam tu. Okay. So bila dia kata dhammah ni akan jadi tanda isim mufrad. Any isim yang singular, tanda rafa' dia dhammah. Tak kira muqaddarah ataupun zahirah. Ingat, i'rab ada zahir, ada muqaddar. Macam muqaddar macam Musa. Dia dhammah juga tapi muqaddarah. Tersembunyi. Dia ada perubahan tapi awak tak nampak. Macam asa, tongkat, fata. Okey, pasal isim zahir semuanya mu'rab. Cuma kita faham bahawa dhammah tu untuk singular, untuk yang mufrad. Okey, mufrad. Okey. Yang kedua dia kata jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang ini kata ganda yang dipanggil taksir. Nanti saya terangkan rupa di sana. Kemudian jamak muannas salim, jamak muannas yang sejahtera. Kenapa panggil sejahtera? Saya bagi tahu. Dan akhir sekali fi'il mudhari' yang tak bercantum dengan akhirnya sesuatu. Maksud dia macam bentuk asal fi'il mudhari', macam daraba yadribu. Yadribu tak bercantum apa. Tapi bila awak jadikan dua, yadribani, yadribuna, belakang ni campur alif nun, campur waw nun, campur nun, campur. Itu dimaksudkan dengan yang bercantum dengan akhirnya sesuatu. Yang tak bercantum akhirnya apa-apa, tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, tak ada nun. Macam yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Semua tu dimaksudkan dengan fi'il mudhari' yang tak bercantum akhirnya sesuatu. Fi'il mudhari' yang tak bercantum akhirnya sesuatu. Yang itu dia sentiasa baris akhir tu tanda dia. Yadribu, yaktubu, dhammah. Yakulu, yashrabu. Semua tu marfu'. Bila orang tanya kenapa? Awak kata dia marfu' sebab dhammah di akhir dia. Kenapa dia pakai dhammah di akhir dia? Sebab dia fi'il mudhari' yang tak bercantum dengan akhirnya sesuatu. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, tak ada nun. Itu. Faham Okey. Sekarang diterangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Dia akan pergi satu persatu. Aqulu takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Mana makhluk ni punya kesa? Saya nak buang. Ya. Okey dah. Al-mawdi'ul awwalu. Mawdi' Al-mawdi'ul awwalu Al-ismul mufradu. Okey. Al-mawdi'il awwali. Okey. Al-mawdi'il awwali Al-ismil mufradi. Wal mawdi'is tsani jam'it taksiri. Wal mawdi'is tsalisi jam'il muannatsis salimi. Wal mawdi'ir rabi'i al-fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bihi alifus naini wala wawil jama'ati wa jama'atin
wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin khafifatun aw thaqilatun wala nunu niswatin. Nunu niswatin. Okey, dia kata macam saya terang tadi lah. Kata Syekh Muhammad Abdul Hamid, takunu dhammatu akan menjadi ad-dhammatu dhammah. Baris depan tu dua atau satu tanda alamat atau tanda ala raf'il kalimati terhadap rafa'nya perkataan berkenaan, suatu perkataan berkenaan fi arba'ati mawadhi'a pada 4 tempat akan menjadi dhammah tanda terhadap rafa'nya sesuatu kalimah pada 4 tempat. Al-mawdi' al-awwali tempat pertama al-ismul mufradi, isim mufrad. Tempat pertama dia jadi disebutlah isim mufrad, isim tunggal. Wal mawdi' tsani tempat kedua jam'i taksiri, jamak taksir. Wal mawdi' tsalisi tempat ketiga jam'il muannatsis salimi, jamak muannas salim. Nanti diterangkan apa dia. Wal mawdi' rabi'i tempat yang keempat al-fi'lil mudhari'i, fi'il mudhari' allazi yang lam yattasil tidak bercantum bihi dengannya. Fi'il mudhari' yang tak bercantum dengannya. Pertama alif itsnain. Alif itsnain ini yang kita baca nombor 2. Bila sebut yadribu, sebut kedua yadribani. Dua orang, huma antuma, yang ada yadribani, tadribani, kan? Itu alif 2, alif itsnain. Wala waw jama'atin, tidak juga waw jama'. Waw jama' adalah yadribuna dengan tadribuna. Okey. Dengan wala ya mukhatabatin, wala ya mukhatabatin, tidak juga ya mukhatabah. Itu tadribina. Ya mukhatabah, tadribina. Wala nun taukidin, tidak juga bercantum dengannya nun taukid. Khafifatun aw thaqilatun. Macam la aqtulannak. Macam kata-kata adik-beradik, dua anak Adam tu. Kan, la aqtulannak. Jadi kat situ nun tu ada nun taukid dia panggil. Nun taukid tadi bercantum di akhir fi'il, maka ditukar. Macam yadribu jadi yadriban atau yadribanna. Maka nun taukid tadi mengubah. Dia bukan lagi hukum yang sama. Dia tak ada hukum tu. Okay? Tak bercantum di akhirnya nun taukid. Yang khafifah tu maksudnya yang mati. Yadriban. Contoh yadriban. Dengan yang sakilah yadribanna. Yang ada sabdu. Okey. Wala nun niswatin, dan tak ada nun perempuan. Nun perempuan hunna dengan antunna. Yadribna dengan tadribna. Aku ingat boleh kan? Dah ingat dah. Ingat dah, aku memang dorang ni. Sorof ni kena buat latihan juga. Tak boleh tak buat latihan, korang jadi lupa. Sebab problem dia memang dalam kita belajar nahu, part fi'il mudhari' tu kena belajar, kena tahu. Walaupun dah hafal kan? Angguk je, angguk. Hafal lah. Kita buat latihan dah, buat latihan kan? Tak, benda ni kena buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ambil kalimah baru. Sama ada dengan kita baca Quran ke, jumpa fi'il baru kan, fi'il mudhari' yang baru, kita ambil pada, kalau dia datang contoh macam tadi kan, bila Khidir cakap pada Musa. Bila Musa kata, hal attabi'uka, adakah attabi'uka, boleh aku ikut engkau? Attabi'u saya, kalau kami, kalau dia, okey. Jadi ambil daripada yattabi'u tu, yattabi'ani, yattabi'una, hiya tattabi'ani, yattabi'na, anta tattabi'ani, tattabi'una, anti tattabi'ina, tattabi'ani,
tabi'na hunna. Lepas tu ana attabi'u. Nahnu Pada Musa kata qala hal attabi'uka. Boleh tak aku ikut kau? Jadi kadang-kadang baca Quran tiap hari tu ada dalam tu. Macam kita ambil Fatihah kan. Na'budu. Itu kami. Kalau saya a'budu. Kalau dia perempuan. Ya'budu. Hiya ta'budu. Tu benda tu kena main. Kena sentiasa buat. Ambil daripada ya'budu, buat 14 balik. Faham? Sebab benda ni kalau dia kata tu agak berat sikit. Kita pasal benda diri kita nak tak nak, bila masuk dalam baca kitab, memang awak kena tahu fi'il. Fi'il mudhari' terutamanya. Pada dia akan dalam Quran akan ada macam tu. Macam itulah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Tu'allimani. Tu'allima, engkau mengajar. An tu'allima. Gitu yang ada an tu'allima. Kita tu'allima. Anta, tapi pasal belakang tak ada cantum, tiba-tiba jadi tu'allima. Sebab apa? Sebab an. So baris asal dia dhammah lah. Kalau tu'allima, kalau dia anta, tu'allimu. Dia mengajar, yu'allimu. Start dari yu'allimu, buatlah balik. Yu'allimu, yu'allimani, yu'allimuna. Hiya tu'allimu, tu'allimani, yu'allimna. Kemudian anta tu'allimu, tu'allimani, tu'allimuna. Anti tu'allimina, tu'allimani, tu'allimna. Ana u'allimu. Nahnu nu'allimu. Kena buat. Baca Al-Quran tu sebenarnya banyak benda ni. Terutama bab sorong ni, tolong buatlah. Saya lain tu akan bantu. Sebab nanti kita masuk dalam ni, bila kita kata sekarang, tanda untuk yang marfu' bagi fi'il yang tak bercantum akhirnya apa-apa tu disenaraikan cantuman tu. Dia letakkan keempat, fi'il mudhari' tak bercantum dengannya alif 2, tidak waw jamaah, tidak ya mukhatabah, tidak nun taukid khafifah sakil, tidak juga nun niswah. Itu sebenarnya kalau ikutkan pada kita punya chart itu kan. Mana makhluk ni? Okey. Dan carta yang kita ada hari tu, cek. Kata bila lah nak habis ustaz ni, tak nak berhenti ke? Mana entah? Sekejap. Tak ada salam ke? Kan? Modul kot. Kan ni. Modul. Ya. Dalam modul yang kita ambil tu, sekejap. Ya, Ish. Allocation. Okey, sekejap. Mana pula ni? Modul 2 kot. Ke modul 3? Modul 3 kot. Sini kot. Sekejap. Masalah tu. Buat bahasa Arab, bahasa Inggeris sekejap. Kita bagi tu fi'il mudhari' lah. Fi'il madhi. Ya. Saya tak ingat kat mana saya letak. Cek. Kita ada share tu kan, nota. Angguk. Mudhari'. Kat mana entah letak tu. Tak ingat. Okey. Sini kot. Ni. Tengok. Bila dia kata tadi kan, tengok sini. Dia kata apa? Dia kata fi'il mudhari' yang tak bercantum akhirnya sesuatu. Ni tengok ni. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu yang tak cantum akhir dia. Yang disebut tadi apa? Alif isnain. Kat mana? Dekat dual. Ni, alif 2 ni. Yajlisani, tajlisani. Kemudian
Waw jamaah ni. Yang hum dengan antum. Ni dua ni. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Kemudian tak ada nun niswah ni, nun perempuan. Tak ada ya mukhatabah ni. Tajlisina. Ni ya perempuan. Dan kita ucap padanya ucapan. Mukhatab tu yang diucap padanya ucapan. Mukhatab. Ya mukhatabah. Ya perempuan yang kita ucap pada ucapan. Kemudian yang terakhir sekali nun niswah ni. Yajlisna dengan tajlisna. Jadi yang ada yang sin akhirnya huruf dengan sin kan. Mana akhir sin tu itu yang guna dhammah. Nampak tu? Bila jadi dua, tidak ada lagi dhammah. Kalau dalam jamak pun sekalipun dhammah tu ada, tanda rafa' ada bukan ni. Tanda rafa' ada nun tu. Sini pun tanda rafa' dia nun. Dan rafa' dia adalah nun. Nun. Bukannya baris dekat sin tu lagi. Faham tak? Pasal ini fi'il mudhari' yang bercantum akhirnya sesuatu. Akhir fi'il mudhari' tadi yajlisu. Tambah alif, tambah waw, tambah ya, tambah nun, dia bukan lagi guna dhammah. Itu maksud asal. So, dhammah tu pada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu je pakai dhammah sebagai tanda rafa'. Susah nak sebut kan. Okay, faham okay, so stop sini insyaAllah. Nampak dah pening dah. Nampak dah macam berat dah. Okay, stop situ. Tapi ingat bila kita kata dhammah ni pakai pada 4 saja. Isim mufrad, bila kita macam apa? Alhamdu. Dia isim mufrad ke jamak ke musannah ke jamak? Mufrad. Maka alhamdu dhammah tu tanda rafa' dia. Dhammah alhamdu. Kalau isim tu isim mufrad. Kalau jamak taksir masih juga akan gunakan dhammah juga. Jadi tempat-tempat kan jamak taksir, jamak muannas salim dan jamak dan juga fi'il mudhari' tak bercantum akhirnya sesuatu. 4 ini yang kita akan kenal nanti insya-Allah. Okey? Jelas? Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Confirm tak ada. Tapi ya, ini kena dengar. Bila anda rasa pening kepala, bagus. Itu maksud dia sel otak bercantum. Serius, tak bohongnya. Bila kadang-kadang kita macam orang buat angkat berat lah. Kalau nak badan berotot, tak nak angkat beban. Lepas tu nak badan besar. Macam mana? Angkat 1 kilo je tiap hari. Mana jadi? Kena tambah 2 kilo, betul? Ustaz, dia kata tengok, dia tak angkat apa-apa pun badan besar. Bukan, kau besar banyak lemak. Kau bagi dengan main dengan aku. Orang cerita orang berbina otot, bina badan. Yang ada. Okey. So maksud dia kalau dia kata orang tu dia nak bina macam tu juga masalah otak kita. Once kita bebankan dengan satu fahaman baru, okay? Kita fikir, dia tambah sel. Sebenarnya. Susah akan berlaku. Tak ada belajar senang. Tak ada belajar yang senang. Tapi kita kena belajar lah. Kalau tak faham, tanya. Tak ingat, hafal. Lupa, ulang. Itu adalah teknik betul dalam belajar. Jika anda betul-betul nak tahu. Pasal benda ni sebenarnya kitab Matan Jurumiyah ni sangat ringkas je. Boleh habis 1 hari sebenarnya. Tapi kita buat macam ni pasal nak bagi perlahan. Kalau dia kata buat style laju, 1 hari habis. 1 hari kita boleh habis sebenarnya. Tapi benda tu akan hilang lah. Kita tak dapat. Tapi ingat macam yang saya kata, tasrif satu benda. Lepas tu nota ni kita dah baca balik. Balik rumah try baca balik. Tanpa titik, tanpa baris tu, baca semula. So kalau kita rasa silap, tanya kawan kita, aku baca macam ni betul tak baca macam ni? Jangan bincang mengumpat je. Kan tak menyampah orang, kita duduk sama-sama kita mengumpat. Tapi bab kelas tak ada. Perbincangan kelas itu yang penting. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.